Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nazira. Fa'addal amanah wa nasahal ummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ibrahimi, adik kakak, ibu bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita sambung semula pengajian kita di dalam tafsir surah Yasin. Setelah kita berhenti kurang lebih 6 bulan. Akhir kita mengaji dulu 31 bulan 1. Allah, hamba pun berasa sunyi. Tentunya kita pun berasa sunyi. Kita masyarakat yang iltizam dengan majlis ilmu ni sangat-sangat kita rasa kosong dalam kehidupan kita. Namun apapun, semua ni adik kakak sekalian, ujian daripada Allah. Barangkali bila kita tengok dunia lon ni semacam orang panggil tinggal Tuhan ni. Orang hok gila pada harta, dia menganggap seolah-olah harta ni Tuhan bagi dia. Hamba kata gitu tidak kasar dah. Sebab kalau dia kerja barang ni adik kakak, Tuhan tak tahu duk mana dah. Halal ke haram ke gapo ke, tak ada. Dia tak pernah fikir asalkan dia kaya, dia boleh barang ni. Begitulah orang yang kerja pangkat, kerja begotu-begoni. Dunia pada hari ni kita tengok sampai tahap manusia ni seolah-olah tak berapa nak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak bukan Islam tu tambah-tambah lagi lah. Negara China sebagai contoh presiden, dia kata tidak ada kuasa atas muka dunia ni boleh mengalahkan China. Dia terlupa dah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Amerika apa kata dok dia boleh mengalahkan China. Dia orang panggil kuasa besar dunia, tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Masing-masing tabik dada bahawa dia ni terbesar, paling hebat, mengatasi kekuasaan daripada Allah. Adik kakak sekalian, Tuhan dia mari sikit ni, hari Covid, tengok pun tak nampak. Tengok pun tak nampak. Tak. Habis melanda dunia. Dan hak paling kita menengungnya adik kakak sekalian, Covid ni pergi serang negara-negara maju. Negara maju paling teruk kena. Dengan Rusianya, dengan Amerikanya, dengan Britania, Jermannya, Italinya. Hak pala-pala kerah ni kuat. Negara kedua, macam negara kita Malaysia apa semua sekali, dia tak berapa kuat lah. Kuat juga, na'udzubillah, kita minta berlindung, tapi tak berapa kuat. Negara ketiga, adik kakak sekalian, dia ada gitu-gitu je negara ketiga. Acu kita nengung, kalulah Covid ni pergi landa negara-negara ketiga, negara-negara mundur. Negara mundur adik kakak. Emas ni tak ada negara dia ni. Sanitizer tak ada. Patu pula
tabiat negara-negara hok ketiga ni adik kakak sekalian, dia tak ada disiplin. Baru ni sebelum daripada Covid sikit, hamba menghadiri satu persidangan antarabangsa di Uganda. Jadi hamba pergilah. Pergi adik kakak sekalian, dia serupa dengan kita tahun 60 hari itu. Jalan raya ni jalan hok utama je. Lepas tu jalan lain ni semua tanah merah belakang. Orang dia jual apa junjung lagi. Dia jual ni ikut dari dia lah. Dia nak jual tengah-tengah tersembah ke mana ke. Dia tak ada penguatkuasaan. Dan rakyat dia ni pula tak ada disiplin. Cuba bayar kalau Covid gelanda negara lagu ni. Dia tak dengar kata. Dan dia pula kalau kapung TB pun tak ada. Dia nak dengar kok mana arahan daripada pihak kerajaan. Kalau landa negara lagu ni adik kakak, mudah kita sebut ke orang ni mati berkelepengan kat tepi jalan lah jawab dia. Tapi sebab tu orang kata Allah punya kerja. Allah punya kerja. Dia gomor mereka. Biar ti basah sikit maknanya. Kalau kita kecil mudah, duduk berasa dia ni hargah begini, biar dia reti basah sikit. Jangan main. Tak ada sehingga serenda. Tapi negara ketiga ni Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa kalau landa negara ni gak mati kering saja begitu je, Allah bui sikit-sikit ya negara-negara mundur sebelah Afrika ni, dia tidak banyak. Benar-benar lagu ni. Ala kulli hal adik kakak kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam negara kita ni. Mujurnya dia tidak terlalu parah daklah. Cumanya dia berhentilah di segi ekonomi apa semua sekali dia jadi terhenti. Dan alhamdulillah negara kita muncul di antara negara terbaik dunia, antara sedara terbaik dunia kita menangani Covid. Kita ada bantuan sumbangan kepada masyarakat, kepada negara, dan kita buat penangguhan bayaran dengan bank apa semua sekali. Hatta waktu Covid ni ada orang lebih senang daripada waktu tak Covid. Pun ada. Jadi ini adalah orang panggil kejayaan dalam negara kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita sambung pengajian kita. Kita berhenti ayat yang ke-36. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah kata maha suci Allah. Dia puji dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia Allah, ikut dia. Dia nak buat guana adik kakak. Hak tak lehnya kita. Kita ni tak boleh ambil sifat Allah. Kita nak kecek dengan orang. Kita kata maha suci diri aku, tak boleh. Demo menasabah lah mari ngadak kawan pasal kawan ni bisa. Tak boleh. Sebab apa? Pasal kalau kita buat lagu ni, kita ambil sifat Tuhan. Tuhan tak apalah. Inni khaliqu kulli syai'. Aku yang buat segala-galanya atas muka bumi, mana aku. Tak apalah pasal dia Tuhan. Termasuk Allah sebut subhana. Subhanallazi khalaqal azwaj. Maha suci aku, kata Allah. Maha suci. Aku yang buat atas muka dunia ni azwaj. Dia ada pasangan masing-masing. Ada pasangan. Mimma tumbitul ardh. Sama ada tumbuh-tumbuhan hak tumbuh atas muka dunia ni, Allah sebut semua sekali dia ada pasangan. Yakni dia ada jatetina. Rupuk, dia ada jatetina. Pohon betik ada jatetina. Hatta ada pohon-pohon ni Allah buat jatetina ni duduk pada separuh. Macam pohon kurma, pohon tamar. Dia ada atas pohon tu, dia ada mayat hok jatet, dia ada mayat hok tino. Allah buat. Baik. Semua sekali ni Allah buat, adik kakak sekalian, mengikut kajian sainsnya. Hamba sempat baca petang tak di sekejap dalam sebuah kitab, iaitulah kitab yang dikarang oleh seorang ulama di Mesir, Abu Mahmud Ar-Rayyan.
Dia ni karya sebuah kitab dan dia ni orang panggil ustaz doktor profesor dalam bidang pertanian. Baknya bak Jatetina ni. Hak dia buat kajian, dia di peringkat PhD pun bak ni. Mau baca tapi tak ada habis lah. Baca sebab kitab dia tu tebal. Mau baca. Dia kata semua sekali atas muka dunia ni Allah buat. Hak jatan ni tak banyak. Hak puan ni, hak tina lah banyak. Mayan tu be. Dia jatan sikit je. Kadang-kadang sepohong. Kalau dia sebutnya banyak, dia sebut khemar. Buah kurma ni dia tubik. Bunga dia hak jatan ni kadang-kadang so je dia tubik. Lepas tu hak lain tu hak tina belaka. Sebab benih jatan ni dia tidak perlu banyak. Bila dia singgah ni dia akan mengeluarkan buah. Dia sebut gitu. Kecuali dia sebut binatang al-an'am. Al-an'am ni hak kita boleh buat gebel lah. Lembu, kuba, unta, kambing, biri-biri. Hak ni Allah Subhanahu wa taala buat, dia kata ahyanan, sekali-sekala Allah buat hak jatan ni ramai, sekali-sekala Allah buat hak tina ni ramai. Dia sebut lagu tu. Sebab apa? Dia kata hak ni orang makan. Orang makan ni ada musim orang makan hak jatan, ada musim orang makan hak tina. Dia ada keadaan orang makan hak jatan, ada keadaannya orang makan hak tina. Hamba duk nengung, hamba kata jodoh sungguh. Kita kalau nak rebel dak ni. Rebel ni dia boleh jatan ke tina ke, dia rebel ni dia masalah daging. Masalah daging. Walaupun daging ni Allah sebut lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah dia bukan hitung masalah daging lagu mana begitu begini darah apa semua sekali, dia tidak sapa dan tidak menjadi orang panggil nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah nilainya yanaluhu taqwa minkum. Takwa ni setara mana kita sembelih ni, kita sembelih, kita makan daging apa semua sekali ni, setara mana kita faham apa ya adhiyah rebel ni Allah Subhanahu wa taala syariat kepada kita ni apa. Kalau kita faham situ ada nilai lah di sisi Allah. Kalau bo kita duk makan adik kakak, dia lari tak jauh bulan lain pun kita makan. Bahkan kalau kis daging ni kita beli lembu lain daripada dekat nak rebel lebih murah. Meleh kat dia nak buh dalam peti dulu. Tak, mari boleh raya haji kan kita buka peti pergi bagilah. Lebih murah. Dah Allah kata bukan isu lagu tu, bukan isu daging, isu gapo. Isunya walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi takwa. Jadi kita rebel ni daging, tak kira lah hok jatah, hok tina begini-begini. Cuma kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh hok besar, dia kata lebih baik hok jatah afdal. Sebab apa? Sebab masalah pembiakan. Kalau kita sembelih hak tina habislah. Hak jatan ni ialah lembu sekor hak jatan, maknanya kita boleh buat bakar dia, buat pembiakan dia ni barangkali berpuluh-puluh ekor hak tina. Menyebabkan dia gi situ jelah. Baik. Semua sekali kata Abu Rayyan ni, dia kata Allah buat lagu tu. Cuma al-an'am. Al-an'am ni Allah buat adil. Amba nengu, amba kata jolo sungguh. Allah buat kalau binatang ni hok jatah, hok tina, kalau kita pero gapo-gapo pun dia beranak tu jatah tina, dia beranak tu pokoknya lebih kurang sama banyak dia. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan dia sebut secara khususnya dalam kitab dia kata manusia. Manusia ni Allah buat sejak daripada awal mengikut kajian dia nya. Sejak daripada awal orang puan ni lebih ramai. Satu. Yang keduanya orang lelaki ni dia banyak mati disebabkan perang. Dia jadi penglima dalam medan perang, dia jadi tentera, dia jadi gapo ni, menyebabkan orang jantan ni dia terdedah kepada mati lebih ramai. Lepas tu dia pula cari nafkah di luar daripada rumah. Naik motosikal mana
Nak pergi buat rumah, dia tukar rumah, hok ni nak go buat go ni. Orang lelaki ni banyak dia kerja di luar daripada rumah, menyebabkan dia terdedah kepada aksiden, terdedah kepada go ni, menyebabkan dia ni cepat mati. Dan angka antara lelaki dengan puan ni, dia jadi ramai orang puan jauh. Dia sebut situ. Kemudian dia kata yang keduanya pula, orang jantan ni umur dia pendek. Tak dia sebut. Amo pun menengung juga kata ai. Jolo kau. Dia kata umur dia pendek. Kenapa? Kerana orang jantan ni dia kata dia jenis mikir banyak. Dia fikir tak nak bangun pagi tu nak cari pitih mana. Anak nak sekolah, anak nak masuk asrama, yuran ni adik kakak patu pula. Dan mata aja Allah akhir bulan ada siapa pula api, air, begoni, dia naik atas kepala orang jantan belakang. Jadi kerana dia duk mikir banyak, menyebabkan dia ni jadi cepat tua. Dan kata dia nya orang jantan ni di segi umur dia lebih pendek daripada orang puan. Wallahu a'lam lah tu dia kata dalam kitab. Pokoknya Allah buat makhluk ni azwaj. Dia ada pasangan dia. Pohon kayu dia ada pasangan dia, orang dia ada pasangan dia, binatang ada pasangan dia, jin dia ada pasangan dia juga. Jin pun dia ada pasangan dia, berkahwin, dia bergapo, sama-sama dia. Dan kita pun boleh kalau nak nikah dengan jin, tapi kena orang jantan. Kita orang jantan ni boleh nikah dengan orang jin, dengan jin, makhluk jin. Orang puan dia tak boleh nikah dengan jin hak jantan. Pasal apa? Pasal bila dia dapat anak tu mesti dibinkan kepada manusia. Bin kepada manusia. Pokoknya adik kakak dah sedek cari jin lah orang belana-lana. Cuma dalam kitab fiqh kata boleh kita nak nikah dengan jin. Cetera lah weh. Lamanya tahu kut nelo dah ni. Balahnya tahu ke dia kut nelo. Payah juga. Tapi menarik juga. Amba waktu belajar dulu di Mesir, ada seorang tok guru, amba iktiraf dia sebagai tok guru amba lah. Dia duduk di sebelah Ismailiyah. Allah yarhamah, mati dah. Syekh Abu Faraj nama dia, mati. Dia ni adik kakak sekalian, kata orang Arabnya salah seorang daripada ulama yang bermusahabah dengan jin ni paling ramai, jin duk ikut dia. Ambo banyak-banyak bila duk ngaji dengan dia ni, tanya sama seorang. Ambo ni nakal sikit. Ambo kata Syekh, kata mu ni rajin tu duk sebut jin begini. Mula-mula ambo tanya, kapun ni ataupun anak murid mu ataupun orang kapun ni, ambo kata siapa hak nikah dengan jin? Dia tengok ambo atas bawah. Dia kata soaluka khatir, dia kata. Mu ni soalan bahaya. Bahaya soalan mu ni. Gini. Akhir sekali dia jamuh atas daya mu. Dia jamuh gitu. Dia kata mu ni berani, dia kata. Mu ni berani. Akhir sekali adik kakak sekalian. Amo kata Syekh, bila mu sebut aku ni berani, kata sebenarnya aku nak tanya mu, boleh ke dak aku nak tengok jin? Aku tanya dia. Aku nak tengok jin, boleh ke tak? Dia lama dia nak jawab. Lepas daripada tu dia kata mu tahan kau. Kata insya-Allah tak apa. Selagi mu duduk depan aku, dan aku duduk sini, kata mu ada dengan aku mu sebagai syaikhi wa muallimi, mu ni tok guru aku, mu ni syekh aku, kata aku tak ada apalah. Adik kakak dia panggil jin tu mari. Dia suruh hamba tengok. Dalam hidup hamba ni alhamdulillah hamba tengoklah. Dia mari. Tapi dia tidaklah terang sebagaimana kita tengok orang. Tapi dia mari. Dia mari duduk. Dia kata ni adalah jin-jin yang baik. Dia kata jin ni sekejap dah. Dia mari hamba tengok. Hamba duduk dia tengok. Dia mari nampak bayar ramah lah. Anak murid dia ni ramah. Jadi hamba pun
Hamba kata alhamdulillah. Tapi maknanya tengok tu dia bayar-bayar dah. Maknanya kalau tengok muka dia ni kita tak kenal. Sebagaimana orang kita tengok gini, ni kita jumpa sini dah. Dia tak kenal, tapi dia ni bayar. Dia sebut pada hamba, dia kata jin ni orang yang baik, dia kata jin yang baik yang sentiasa dia ni mari ngaji dengan dia. Ada hak kecil, ada hak besar, dia kakak sekali. Makhluk ni. Hamba tanya dia hak kecil lagu mana? Dia kata hak kecil ni bukan anak, bukan hak muda, bukan ni dak. Dia kata memang makhluk jin dia lain pada manusia. Ada hak bayar mari, ada besar tian. Besar tian tu. Berapa mari. Ada hak kecil adik kakak sekalian, besar sikit pada botol. Dia lagu tu. Tak apalah. Jadi tu tak apalah alam dia, gapo dia. Tapi dia juga ada azwaj. Ada pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan di mana dia wallahu a'lam lah, dia waktu tu dia berupa ke lagu mana ke, tapi kita boleh tengok hak ni tina, hak ni jatah. Tina, jatah apa semua sekali dia duduk, hak puan dia duduk bayar. Lepas tu dia kata cukuplah, dia kata cukuplah. Lepas tu tak nampak. Dalam 10 minit juga Ambo sempat menadah dengan dia. Dan anak murid dia yang masyhur masih ada pada hari ini. Orang panggil Ibrahim Al-Khattatbah. Dia ni orang Jordan, belajar dan belajar ngaji sekali dengan Ambo waktu di Mesir. Dan dia sekarang ni banyak dia duk berubah orang sakit, jin apa semua sekali. Ibrahim Khattatbah. Nama dia ada di Jordan. Tak apalah, Ambo tak panjang waktu. Cuma azwaj, dia ada tina, dia ada jatah dia, laki dia, puan dia ada. Mimma tumbitul ada tumbuh-tumbuhan Allah buat, wa min anfusikum. Begitu juga kamu wahai manusia. Kamu wahai manusia. Kamu ni maknanya kita semua. Allah Subhanahu wa taala buat ada laki ada puan. Wa mimma la ya'lamun, dan banyak lagi hak kita manusia ni tak tahu. Tak tahu hak atas muka bumi ni gapo dia, kita tak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku buat hak mung tak tahu ni pun ada laki, ada puan, ada jatah, ada tina. Wallahu a'lam gapo dia, udara ke berapa dia. Hak ni barang kita tak tahu. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala buat kepada kita jatah, buat kepada kita tina. Dalam kitab kita Imam Ibnu Katsir ni, dia sebut kepada kita, faja'alahum dzakaran wa unsa wa mimma la ya'lamun ay min makhluqatin syatta la ya'rifunaha kama qala jallat 'azamatu wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Imam Ibnu Katsir, dia kata memang diri kamu ni Allah buat min zakarin wa unsa, ada laki ada puan. Dia benda hak mu tak tahu, yakni makhluqat, ciptaan daripada Allah yang berbagai-bagai atas muka dunia ni. Allah cipta macam-macam, la ya'rifunaha. Siapa tahap kita ni tak tahu semua. Tersorayaklah orang ni profesor lagu mana sekalipun, ilmu kita ni adik kakak sekolah etok ya. Kita kata profesor dia ni gak pakar dalam bidang gapo, bidang geologi, bidang kaji bumi. Dak sekolah etok je hak dia duk kaji ni. Hak seluah lautan lagi milik Allah. Tak tahu. Supaya hamba dak ni, hamba orang panggil ustaz lah, bidang agama. Banyak mana ilmu hamba? Sekolah etok je adik kakak. Lepas tu ilmu agama lain, hamba tak tahu. Tak tahu. Bidang hamba tafsir, perbandingan agama. Banyak mana hamba tahu? Sekolah etok je. Satu hak lain dalam ilmu Allah menjadi ilmu yang ditimba oleh manusia sampai kepada hari kiamat. Walaupun sampai hari kiamat, kita tidak akan memahami hakikat sebenar penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak seroyaklah. Tak siapa. Sikit je kita tahu. Tukar rumah. Ilmu dia banyak mana? Sekolah etok. Engineer, pakar berapa? Dah. Tahun 60 engineer. Mengaji engineer juga. Dia boleh buat kadar tahun 60 ajalah. Jangan.
Baik, kalau kita tengok bangunan dia, hak dia buat tahun 60-an, kita tengok hari ni, orang kampung tengok, bukan engineer, kita jebeh. Allah Allah, ni model lama, orang tak pakai dia zaman lalu. Dan baik, kita buat lah ni canggih lah. KLCC. Nah, kita tengok berapa lah kapal terbang. Dulu airport ni, kalau cepat ni tu, amo ingat lagi zaman-zaman kecil. Padahal baru zaman tu. Orang kata Allah 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 boleh pergi kenal kalau cepat lah. Orang kata dia kata nyebuak jalan, dia kata panjang sayup mata manda. Kapal terbang boleh turun laju. Dia duk cerita gong turun tu dia kata Allah, dia kata jauh sayup mata manda. Baik, kita pergi tengok hari ni kalau cepat besar apa? Tu hok baik kidah tu. Kecil celih. Hok besar mana? KLIA. No. Kapal terbang boleh turun dalam satu masa ni berapa buah dia boleh turun. Hari ni pula Turki dia buka airport dia. Alhamdulillah waktu dia buka tu amo pergi lepas pada tu amo pergi sana. Allah, airport dia jauh besar pada KLIA. Hebat lah kita kata lah ni. Hacu bayar 10 tahun lagi. Tak usah ambil banyak lah, ambil 10 tahun lagi dah. Orang kata cak ayah ni. Nah, sebab apa? Ambo nak royaknya ilmu kita ni sampai tahap tu. Sekat tu je ilmu kita. Kajian ya, orang dulu kaji ada. Bila kita baca zaman kita lah ni, kita kata Allah. Kajian ni tak ikut metod, tak ikut begoni. Sebab apa? Kita makin hari makin maju, makin hari makin membangun dalam semua aspek. Pokoknya kita bangun belah mana pada kakak siapa kau khemah. Kita kaji kau kita gapo banyak mana sekuli etok yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada tu. Sebab itu dalam banyak-banyak hadis Nabi kita sebut lagu mana ilmu Allah, lagu mana comel kehebatan ilmu Allah. Nah, comel kita kecek bak comel lah atas dunia. Macam lon ni kalau tengok airport hak paling comel dalam dunia Turki lah. Dia punya menara dia tempat kawal kapal terbang tu dia buat palola. Tinggi. Orang duduk atas tu. Duk tengok kawal penerbangan. Kita tengok jauh tak. Dia buat gitu. Palola betul-betul. Cakur duduk tinggi. Sayup tinggi naik. Dah. Macam Amos sebut tadi lah, loan ni kita kata Allah hebat. Dan orang Turki pun kata hebat. Baik 10 tahun lagi mari generasi baru dia kata tak pergi dah. Kena buat hal lain. Gapo sekalipun hak kita baca ni adik kakak sekalian, lepas daripada ni dak orang jebeh dah. Mudahnya Amos sebut orang jebeh dah, orang kata gini. Tak ada gapo dah. Learning kita naik kereta. Kata Allah, Rolls Royce. Oh, hebat Rolls Royce. Sikit lagi orang jebeh dah. Supaya Rolls Royce zaman dulu lah kita tengok lo ni Allah. No, kita kata Allah. Orang dulu sahu habis diri. Allah ni kita jebeh. Sikit lagi lah dengan kereta terbang. Orang start belakang dalam ni. Start nak buat apa tu. Ambo duk berasa berkali 2-30 tahun lagi orang ni boleh terbang berasa. Dia akan buat jenis sayap kau jenis berapa. Adik kakak sekalian, benda tidak mustahil. Berkali lepas daripada ni, mungkin sistem kereta apa semua sekali ni dia jadi tak sahur mana maknanya. Mungkin orang ni boleh terbang. Dia tidak payah mana, dia bubur sini, buhanjir sikit, dia kebah dengan sendiri. Kau guna kita dak ni. Barangkali benda-benda yang kita tak mikir dalam otak kita. Macam kalau kita pergi negara maju lah, macam China, Itali, adik kakak sekalian, kereta api dia ke bawah tanah. Ya. Dia lubang, macam kita pergi UK sebagai contoh. UK, dia panggil tube. Kita parking kereta, dia buat pada kita parking situ, dia ada lubang, kita turun naik kereta api. Bawah, tubik beriung. Supaya seremuk orang. Jadi pun seremuk.
Masuk lubang, tubik lubang. Masuk lubang ni, tubik lubang kulit sana. Kita hok tak ada tempat negara kita, kadang-kadang bengong, mari was-was. Jolo kau siapa sini? Tubik-tubik, jolo sungguh. Baik, dulu ada, tak ada. Sekarang ni ada lagu tu. Pelik dah kita, lagu mana dia gali kok bawah begini. Dia boleh menyebabkan dalam bandar dia tidaklah sibuk sebagaimana kita. Dan satu masa mungkin kita pun jadi lagu tu. Tapi nak cerita bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu masa ke satu masa dia sentiasa meningkat. Baik, wa mimma la ya'lamun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hak kita tak tahu. Kemudian Allah dia sambung lagi, wa ayatul lahumul lailu naslaku minhun nahar fa izahum muslimun. Dia kata tanda kebesaran Allah. Allah kata tanda kebesaran akunya, Allah jadikan malam ni naslahu minhun nahar. Salah dalam bahasa Arab ni salah ibarat kita sembelih kambing, kan kita gantung dok, kita senjuh belulai dia. Beruh senjuh tu gak tinggal tubuh dia saja. Allah kata mu tengok siang dan malam. Siang kita berjalan begini dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ibarat dia tarik belulai kambing tadi. Tarik beruh, tak ada dah bulu. Tinggal daging tinggal kambing. Allah kata dunia sebesar-besar dunia ni Allah boleh buat cerah. Allah kata naslaku minhun nahar. Bila Allah buat lari tari, gelap. Ibarat kita tarik ni daripada gelap. Gelap. Allah ibarat tarik. Naslaku minhun nahar. Allah buat bagi tari, cerah berlaku. Bila cerah berlaku, manusia pun berjalan, hok ni pergi kerja, hok ni masuk pejabat, hok ni berapa. Adik kakak, kalau kita nengung ke Allahu Akbar. Tuhan ni, Tuhan sungguh maknanya. Tidak kata Tuhan sebagaimana hak orang lain sembah berani dak. Tuhan kita hak nama dia Allah, memang Allah sungguh. Jalla jalaluh. Dia boleh buat benda manusia tak boleh buat. Tak ada manusia je boleh. Kita ni manusia sekat kita reka je. Leteri. No. Cerahlah kita duduk atas masjid cerah. Dah cerah lala ni kita. Serupa kau duduk tengah hari. Dah. Tengah hari cerah lagi. Walhat hari duduk di atas no. Tapi cerah lagi tengah hari. Tak sedok royak lah manusia setara mana cerah lagi. Tu pun sila hari boleh mampu. Patu pula cerah kita pun sementara. Ni lapu-lapu ni berkali puluh-puluh kali dah tukar. Dah tari pernah tukar. Tak rajin terbakar, tak rajin gapo. Cerah dia pula serupa sokmo. Kita duduk di Malaysia, suhu kita musim panas. Banyak tu. Orang duduk di negara ni, suhu dia panas sejuk setara tu lah. Duduk di negara-negara hok jenis 4 musim. Adik kakak macam UK, macam gapo. 20 darjah Celsius tu dia kira musim panas. Kira musim panas dah tu. Musim sejuk dia agak negatif. Turun negatif, mari salji. Adik kakak acu kita nengung. Bapa dia jadi ada salji. Ilmu sains dia royaklah pasal gitu gini. Adik kakak sekalian. Acu fikir. Ambo duduk lama di Jordan. Pergi juga negara-negara Eropah musim salji dia. Tanya ada tari ada, tapi dia tetap sejuk. Dah apa? Aku tanya ahli sains begitu. Bapa sejuk. Bapa di Sudan sebelah tu bapa dia jadi panas bengin. Bapa. Kita tari ni jauh dekat kau lagu mana kau gitu gini kau tari tula je. Tari itulah jadi kakak sekalian. Tari itulah di Malaysia, tari itulah di Afrika, tari itulah duduk dan tokai siapa dia ni, siapa tahap salji lah, macam kutub utara. Kalau itu. Tari duduk sini, maknanya beza jauh dekat ni taklah banyak sangat, tapi bapa nak kau dia jadi salji, tepak no, panah bengih kalau di Sudan ni adik kakak sekalian.
Cuaca supaya kita panas ni, dia tu musim sejuk dia. Musim sejuk dia. Time dia panas adik kakak, dia pergi sampai 55 darjah Celsius, 60 darjah Celsius. Berdengung panas. Tak ada orang nak royak. Sampai dalam rumah tu muka pintu kan dia buat batah. Batah apa semua sekali. Masuk musim panas adik kakak, dia bubuh air dalam rumah. Duk takut air, gelak pakak ngarang. Dia tidur dalam air. Mudah-mudahan Allah kata supaya kubah. Pokubah. Ketawa gitu, tak boleh. Ekor kan tak berdengung, ekor tak ada. Tak ada, dia panas sungguh. Jadi kena bubuh air nak pulak bantu. Dia sampai dia pasal ekor tu, dia sejuk pakai air apa semua sekali tu dia, boleh lah. Nak tidur. Tidur dalam air dia kata. Bata dia bubuh bata tu tidur goleng negara dalam air. Supaya kubah duk kubah. Sebab tu dia nak tidur, dia buat bilik-bilik rumah dia kak. Dia tidur, dia kakak tidur. Lanja bogel. Koci pintu buat tidur. Panah tengah malam apa panah, tengah hari apa panah. Dah beza jauh kota hari dengan kita. Beza jauh kau antara Sudan dengan negara-negara di sebelah barat. Allah ajak kita mikir. Fa izahum muslimun. Bila Allah kata dia buat lari tari gelap. Fa izahum muslimun, gelap gelemak lalu bumi kita. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Allah kata cuma perhati pula tari matahari. Tajri li mustaqarril laha. Dia ni beredar mengikut paksi dia panggil. Tok rajin gelecoh. Dia beredar dan mengikut paksi dia. Bergerak. Kita tahu cakrawala yang ada atas langit ni adik kakak sekalian. Cakrawala dia terlalu banyak. Macam-macam kara ada atas dan semua tu dia bergerak. Allah kata matahari ni aku gerak, dia limustaqarrillah. Dia musim. Mengikutnya semua planet yang ada ni adik kakak musim. Kita bumi ni pemusing, matahari pemusing, hak tu pemusing. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita ni zalika taqdirul azizil alim. Dia musing adik kakak sekalian tak serupa dengan barang hak kita pusing. Sebab apa? Allah sendiri pusing ni, pusing dalam keadaan makhluk ni taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pusing kan? Pusing gasing. No, hari ni betul lah kita segar molek. Kalau ada kaki-kaki gasing tu. Kita segar molek, tubuh kita molek, kita karak terap-terap tu. Kita buat hari ni ligak pada mari. Lusa pula pergi nak pusing gasing tu, malam tu baloh dengan bini. Baloh dengan bini gapo gitu gini tu. Orang datang tak sedap beragah kalau dia balas dia lembek turun. Pusing tu tak serupa dah dengan mari. Sebab apa? Kita ni bergantung dengan suasana. Suasana. Taing kita angin molek. Taing angin kita adik kakak tak apa molek gak? Tak apa molek. Allah dia tak ada bagi angin-angin lagu ni adik kakak. Dia pusing bumi, dia pusing bulan, pusing matahari. Sampai tahap adik kakak sekalian, dia tidak lari walaupun 1 second. Tak lari. Sebab kita pukul berapa? Isyak. Ni baru masuk isyak. Masuk dah. Sekian. Esok lagu ni. Pasal apa? Pasal pusingnya matahari dengan bumi kita ni serupa Allah pusing. Dia ligak dia tu lagu tu lah. Dia tak berganjak walaupun sikit. Sebab tu disebut kalau bahagian ni ganjak adik kakak, dia akan berlaga menyebabkan berlaku kiamat. Khimat boleh jadi khimat. Tapi Allah kata cuba-cuba memikir zalika taqdirul azizil alim. Allah Subhanahu wa taala takdirkan benda ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah tahu. Sebab tu kita boleh ukur atas muka dunia. Bila kita raya sekian hari bulan. Bila waktu masuk Zuhur sekian. Bila gerhana sekian. Sebab apa? Kihnya Allah Subhanahu wa taala pusing molek. Kalau kita duduk dalam laut sebagai contoh. Dalam laut tengah malam boleh ke tak?
Kita tak tahu lek mana lek ulu, lek mana lek ilir. Tambah-tambah kalau kita pergi sekali-sekala ada mabuk laut belah-belah kak, tak tahu kok mana. Kita nak tuju mana ni duduk sini. Dah. Orang ahli dia tengok bulan, dia tengok bintang duduk sini-sini, dia tahu muka Kuala lek enu. Dia tahu. Orang hok pakar sungguh. Allah ya rahmah. Baru ni meninggal seorang, dia duduk di Pulau Pertian. Dia ni bisa. Dia tengok adik kakak dia tengok bintang kan. Dia kata kena pelepah sauh ni kena lari cepat. Dia kata pasal apa? Pasal nak hujan. Dia tengok di bintang. Subhanallah. Ambo beberapa kali tubik laut ni dia. Dia kata kena cepat ni ribut besar. Adik kakak tak ada tanda ribut ni. Tapi bila lepas dia setengah jam, berdesing mari. Tapi dia ngelak dah duduk lek pula dah. Pasal apa? Pusingnya antara bumi, antara apa ni menyebabkan cuaca kita ni dia berlaku stabil. Musim boh sekian. Cuma ada dia terlupa jaga-jaga untuk Allah Subhanahu Wa Taala ajar manusia. Walaupun Allah buat lagu ni, tapi sekali-sekala Allah dia buat pelik sikit. Supaya apa? Supaya kita ni mikir yang maha mengatur dunia ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak sekalian, kita ambil kesimpulannya, bila kita hidup, kita berjalan, kita cari makan atas muka dunia, bila kita tengok bagai lagu ni, biar kita ingat kita ni siapa, Allah Subhanahu Wa Taala ni siapa. Waktu tu kita akan faham gapo dia hak kita kena buat dengan Tuhan. Biar kita duduk laut menambahkan iman kita. Biar kita duduk dalam hutan, dia boleh menambahkan iman. Kita duduk di rumah, duduk mana sekalipun, bila kita tengok makhluk, makhlukillah, segala makhluk hak Allah atur atas muka bumi, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita manusia ni, kalau dah kita biasa ke laut, hari-hari kita ke laut, akhir sekali kita terlupa Tuhan. Kita menganggapkan dunia semacam orang panggil nature, benda semula jadi. Ke laut, kita pergi dengan perahu tak selat. Kita terlupa Allah. Jadi Allah dia sebut dalam surah Yasin ni supaya kita ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Adik kakak sekalian, kita berhenti setakat tu dulu, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ni di bulan hadapan ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.